Merujuk kepada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, pada bab yang ke-73, babu fadli man ya'ulu yatiman, bab pada menyatakan keutamaan menanggung anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dapat juga kita beriktikaf di dalam rumah Allah ini, menunggu masuk waktu solat fardu Jumaat, untuk kita mendengarkan khutbah dan untuk kita melaksanakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perhimpunan umat Islam, hari raya mingguan umat Islam pada hari Jumaat yang diberkati ini. Dan bulan ini kita sudah masuk kepada bulan Sya'ban, dan 1 bulan sahaja lagi untuk kita masuk ke dalam bulan yang diberkati, bulan Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberkati bulan ini dan dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, sehingga kita dapat bertemu masuk dalam keberkatan bulan Ramadan yang diberkati, dan dapat kita laksanakan amalan-amalan soleh ketika mana kita berada di dalamnya. Dan khususnya juga bulan ini, bulan Sya'ban, disebut para ulama sebagai bulan salawat ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang akan kita dengar sebentar lagi oleh Tok Khatib kita akan sampaikan, iaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ayat perintah kepada umat Islam setelah Allah Ta'ala memberitahukan bahawa Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Begitu juga para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dan kita juga dituntut sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada para Nabi untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan antara cara yang baik untuk kita memperbanyakkan selawat kita, antaranya adalah dengan mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap kali nama Nabi disebut, maka kita akan sahut dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selaras dengan tuntutan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu hari Jumaat ini dituntut untuk kita fa'aksirus salat alayya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat ke atasku. Jadi kita akan dengarkan seketika tazkirah sebelum masuk waktu ni, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk panduan kita bersama insya-Allah. Merujuk kepada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, pada bab yang ke-73, babu fadli man ya'ulu yatiman, bab pada menyatakan keutamaan menanggung anak yatim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله
wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membantu, ataupun di sini diguna kalimahnya as-sa'i. As-sa'i ini orang yang berkejar ataupun bergerak ataupun mengusahakan, ya, membantulah, ya, kepada yang pertama al-armalah, ya, para janda, dan yang kedua masakin, ya, orang-orang miskin. Adalah seumpama pejuang di jalan Allah. Pahalanya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seumpama orang yang berpuasa pada siang hari dan mendirikan solat di malam hari. Daripada bab ini disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu bahawa babnya adalah kelebihan orang yang menanggung anak yatim. Ya, jadi anak yatim ini dicarilah as-sa'i, orang yang berusaha mencari, ya, untuk dibantu. Dicari, diselidik siapa dia orang-orang yang memerlukan. Paling utama dibantu adalah pada orang yang tidak meminta-minta. Maksudnya ada orang susah, ya, sebab antara nikmat orang yang Allah Ta'ala bagi hidup di atas muka bumi ni, ada orang yang rezekinya itu bernasib baik. Rezekinya luas, ya, rezekinya baik. Orangnya tak pernah ada rasa susah, ya, dalam dia mencari rezeki. Ada orang yang Allah bagi kelebihan itu. Jadi antara hikmah Allah Ta'ala bagi ataupun nikmat Allah Ta'ala bagi pada orang-orang yang sebegini, supaya dia dapat bantu sebahagian manusia-manusia yang lain yang diuji dengan kurang bernasib baik. Ya, jadi manusia ni begitulah. Allah Ta'ala bahagi-bahagikan belaka dah. Ya. Nahnu qassamna bainakum ma'isyatad dunya. Kami agih-agih, ya, bahagian daripada kehidupan dunia itu, ya, kepada kalian. Ada orang yang bernasib baik, ada orang yang diuji, ya, kurang bernasib baik. Jadi yang bernasib baik tadi, bila dia cari atau bantu orang yang kurang bernasib baik, yang kaya, dia dapat peluang-peluang untuk dapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Manakala orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan tadi, dia juga dapat peluang, iaitu peluang untuk kehidupan dia lebih terjaga. Sampai tak makan 3 hari, 5 hari, seminggu. Jadi kalau ada orang yang bantu dia, maknanya setiap hari itu adalah peluang-peluang untuk dia isi perut dia, tidak berlapar dan sebagainya. Ya, keperluan-keperluan. Peluang ma'isyah ataupun kehidupan dia lebih terjaga. Kemudian orang-orang yang diuji daripada kesusahan ini pula, ada 2 jenis pula. Jenis yang pertama adalah orang yang apabila dia diuji, dia kurang sabar ataupun dia segera nak keluar daripada keadaan kesusahan dia, lalu diusahakan dengan cara dia menzahirkan kesusahan dia. Dia minta-minta pada orang. Ya, dia minta. Tapi ada bahagian orang yang kedua yang diuji dengan kesusahan, kepayahan dalam hidup. Dia sembunyikan kesusahan dia. Ya, kerana nak jaga air muka. Meminta-minta ni sesuatu yang boleh menjatuhkan muru'ah. Ya, kita kalau sifat manusia tu macam tu lah. Ya, dengan orang lain pun kalau hari-hari muka kita je minta pada dia jemu. Itulah yang disebutkan, ya, dalam hadis Nabi SAW. Manusia ni, ya, idza su'ila ghadib. Apabila dia diminta-minta, menyampah dia. Muka kamu lagi, pagi tadi minta, tengah hari minta, malam minta, besok minta, lusa minta, minggu depan minta, sebulan minta. Hari-hari muka kamu saja yang meminta. Banyak minta dengan orang akan marah. Tapi Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya, apabila tidak diminta, ghadib. Kalau Allah itu tidak diminta-minta oleh makhluk, maka Allah akan murka. Beza dengan manusia. Manusia kalau minta-minta, orang marah, orang menyampah. Tapi Allah, kalau manusia ni meminta-minta kepada Allah, ya, maka
kalau manusia ni tidak meminta-minta kepada Allah, maka sebab tak meminta tadi Allah murka. Kenapa Allah murka? Sebab kenapa kita bila susah kita minta ke orang? Namanya berhajat. Ya, kita ada hajat pada seseorang. Saya perlu makan, saya tak makan. Tolong sponsor saya sikit untuk saya makan, bantu saya sikit. Pampers anak, susu anak, ya, duit yuran sekolah anak saya tak mampu bayar. Saya berhutang, saya tu, saya ini. Kita berhajat pada sesuatu, kita minta orang yang berpotensi untuk bantu kita. Tapi bukan semua orang boleh bantu pun. Gitu. Maknanya kita berhajat kepada sesuatu yang ada pada nikmat yang ada pada orang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai hamba tidak meminta-minta kepada Allah, maka itu maksud dia satu isyarat kesombongan daripada makhluk. Kita kalau tak minta dengan orang, kita rasa dah cukup betul. Kalau dah cukup, apa kita minta? Orang yang rasa cukup, dia takkan minta. Jadi manusia yang paling malang sekali di atas muka bumi ni adalah orang yang rasa cukup dengan Allah. Maksudnya dia rasa dia tak perlukan Allah, maka dia tak minta kepada Allah. Jadi orang ini dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah suka kalau hambanya rasa sangat-sangat berhajat kepada Allah. Allah Ta'ala suka ya kalau manusia itu tahu kefakiran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa. Setiap apa yang kita nak buat, kita perlukan Allah. Ya, maka keperluan tadi disusuli dengan permintaan kepada Allah. Banyak doa. Banyak doa tanda orang tu Allah sayang. Sebab apa? Sebab kita menzahirkan keperluan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada daripada kalangan orang-orang yang diuji, dia nak jaga maruah dia. Saya susah tak apalah, orang tak tahu pun. Anak saya tak makan dah 3 hari. Susu anak saya bancuh air teh saja. Air teh pun recycle balik uncang tu. Kan? Sampai airnya jadi nak dekat putih dah. Ada color saja sikit air teh tu. Susu anak tak mampu nak beli, bagi minum air teh saja. Susah kehidupan. Tak ada minta-minta dekat orang. Jadi orang-orang macam ni lah yang diberi keutamaan, dicari dia. Bantu. Berbeza dengan orang yang memang meminta-minta, kita tahu dia pun zahirkan kesusahan dia, kita tolong juga. Tapi lebih utama untuk kita tolong orang yang menjaga air muka dia. Jangan sampai dia meminta-minta, kita tahu kesusahan dia, maka kita bantu. Ya, jadi di sini ya, baginda Rasul SAW bagi satu motivasi kepada kita. 2 kelompok yang disebutkan oleh baginda SAW, iaitu yang pertama janda, ya, yang kedua adalah orang miskin. 2 kelompok ni sangat memerlukan. Ya, kenapa Imam Bukhari radhiyallahu anhu letak tajuk babnya keutamaan orang menanggung anak yatim. Anak yatim tak ada disebut pula dalam hadis ni. Dalam hadis ni yang disebut cuma 2 kelompok saja. Nabi kata orang yang berusaha mencari orang-orang janda-janda yang memerlukan dan juga orang-orang miskin yang memerlukan. Pahalanya tu macam orang yang jihad fisabilillah, macam orang yang puasa di sepanjang hari, ya, dan malamnya solat sepanjang malam. Bukan kecil-kecil pahalanya tu, pahala besar. Kita pun kalau berjuang berjihad di jalan Allah, baca sirah-sirah baginda Rasul SAW, tengok macam mana para sahabat jadi orang-orang yang ya jihad untuk tegakkan agama, bukan sedikit lah ya perkara-perkara yang mereka korbankan dalam kehidupan mereka. Jadi kenapa Imam Bukhari letak tajuk anak yatim, tapi dalam hadis cerita pasal janda dan miskin? Kerana anak yatim termasuk daripada kedua-dua kategori itu sekali. Janda apa maksudnya? Orang yang hilang tempat pergantungan dia dalam mencari sumber ataupun sara kehidupan, iaitu suami. Ya, ketua keluarga dah tak ada. Ketua keluarga tak ada anak-anak kecil yang perlu dibesarkan, yang perlu dibagi makan. Lalu dia terpaksa berusaha untuk cari makan untuk anak-anak dia. Ya. Bezalah orang perempuan dengan orang lelaki. Sekarang mungkin kita dah tak nampak beza sangat, sebab orang perempuan pun dia dah keluar dah cari rezeki sama macam orang lelaki. Zaman dulu orang perempuan dia tak ada kerja yang mereka boleh buat di luar. Ya, mereka hanya khidmat dengan keluarga saja di dalam rumah. Suami keluar berjihad, syahid di jalan Allah Ta'ala, mati. Ya. Isteri jadi janda, anak jadi yatim. Sebab itu
Di mana ada janda, di situ ada anak yatim. Sebabkan itu Imam Bukhari masukkan sekali yatim tadi sebagai satu tajuk. Sebab kita bantu kepada balu-balu ataupun isteri-isteri orang yang kehilangan tempat pergantungan dia, itu adalah bahagian daripada pahala yang besar kerana kita membantu meringankan anaknya. Ringankan ibu tadi yang terpaksa membesarkan anaknya. Struggle kita pun tahu bukan satu perkara yang mudah. Anak kecil-kecil, kalau suami keluar bekerja cari nafkah, dia boleh tinggalkan bekalan di rumah kepada isteri untuk dia bagi makan. Walaupun sikit, tahulah isteri tadi untuk besarkan anak-anak dia macam mana. Walaupun susah, tapi tetap suami keluar pergi cari kerja, balik, dan juga tanggung nafkah kepada anak isteri. Tapi ni suami tak ada. Isteri terpaksa keluar, niaga, cari makan, cari sara hidup. Dalam masa yang sama, anaknya pula terabai pula. Nak tinggalkan ke siapa? Anak kecil-kecil, baby lagi. Tak boleh nak keluar bekerja. Ada kekangan, ada halangan yang besar untuk dia cari nafkah. Apa lagi yang dia ada pilihan? Serba salah dia. Saya nak keluar bekerja. Anak saya kecil-kecil, umur setahun seorang, 3 tahun seorang, 5 tahun seorang. 3 orang anak. Nak letak di mana tu? Anak setahun, anak 3 tahun, anak 5 tahun. Boh, tang pengasuh. Bobo dekat orang. 3 orang simpan 1,200 dibayar untuk jaga anak. Dia bekerja pun dapat 500-600 saja sebulan. Letak anak lagi mahal nak bayar daripada duit yang dia boleh dapat untuk tanggung anak-anak. Apa pilihan dia tu? Dia tak boleh keluar rumah langsung. Susah kehidupan dia. Jadi orang-orang begini, orang luar dapat tahu karya kita ada orang asnaf ni. Orang susah. Dia pun tak pernah meminta-minta. Dia pun bukan orang yang sebab meminta-minta ni dia ada satu PL pula. Dia ada satu PL pula. Sebab tu dalam riwayat Isra' Mi'raj tu, ada disebutkan ketika Nabi SAW lewati pintu syurga. Nabi tengok tertulis di pintu syurga tu, orang yang memberi hutang 18 kali ganda lebih besar pahala dia daripada orang yang memberi sedekah. Bagi hutang lagi besar pahala daripada bagi sedekah. Ditanya kepada Jibril AS, macam mana boleh jadi macam itu? Kerana orang yang dia nak minta untuk berhutang, itu dia betul-betul dalam keadaan terdesak, ketidakcukupan. Dan orang yang dia minta pula bukan sebarangan orang lah. Kita nak minta berhutang dengan orang, kita tak pergi tepi-tepi mall, tepi-tepi jalan, tahan orang, bang pinjam 2,000. Tak ada siapa yang akan bagi kita pinjam macam itu. Pinjam mesti dia jumpa orang yang paling dia kenal, orang yang paling dia percaya, orang yang dia boleh jatuhkan air muka dia untuk dia pergi pinjam pada orang itu kerana terdesak. Tapi orang yang meminta-minta itu adalah orang yang terkadang mempunyai kecukupan. Dia dah cukup, tapi sebab sedap, minta orang bagi, minta orang bagi, minta orang bagi. Dah cukup pun dia takkan berhenti daripada meminta-minta. Sebab itu orang yang tadi yang nak berhutang, dibagi pinjam kepada dia, beza dengan kita bagi sedekah, dia ada rasa tanggungjawab untuk memulangkan hutang dia tu tadi. Pahala dia besar tu. Bagi pinjam pada orang yang memang memerlukan. Kerana orang yang sedekah, dia diminta-minta tadi, ada perangai, bukan semualah, tidak semua, tapi ada keadaan orang yang bila dia dah cukup pun, dia tidak berhenti daripada meminta. Itu yang jadi scammer macam-macam hal tu. Kan mula-mulanya mungkin dia rasa sedap, minta orang bagi, lama-lama itu yang berlaku, yang kantoi baru-baru ni, pergi ke bank, masuk duit, sehari 5,000 lebih masuk. Duit RM1, duit RM5, kerja minta. Orang lain punya bekerja office hour, 8 pagi 5 petang, buat part time lagi malam, sebulan dapatlah 1,500, sebulan dapatlah 2,000, 3,000. Dia sebab minta orang bagi 5,000 masuk. Kadang-kadang sehari 2-3,000. Kalau betul memerlukan, dapat untuk makan, cukuplah. Minta setakat untuk bagi cukup makan, selesailah keperluan. Tapi sebab ada PL itu tadi. Maka sebab itu, orang yang terdesak tadi, yang dia jaga maruah dia daripada meminta-minta, orang macam itulah sangat patut kita bantu. Tapi nak jumpa macam mana? Itu kena cari. Sebab tu dia sebut as-sa'i alal armalah
wal masakin. Orang yang berusaha cari, bantu. Orang ni dia memang tak pernah minta. Ya, tapi kita tahu keadaan susah dia. Sebelum dia minta, sebelum dia jatuhkan maruah dia meminta, maka kita tanya dulu, macam mana kehidupan, kecukupan. Baru biasanya dia akan sebut. Bila dah kita tanya, baru dia cakap, sebenarnya memang aku tengah susah ni. Anak hari tu sakit, ubatnya pun aku tak dapat nak belikan. Berapa kamu perlu ubatnya, insya-Allah saya belikan ubatnya. Kita bantu sikit. Takat mana kita mampulah. Jadi keadaan sebegitu adalah keadaan di mana Allah Ta'ala mengkehendaki hubungan yang baik sesama makhluk. Orang yang bernasib baik, maknanya dia gajinya pun okey, kehidupannya pun, simpanannya pun banyak, dia pun makan kenyang je hari-hari. Fikir-fikirkanlah sama juga orang-orang yang ada kesusahan tersebut. Jadi kedua-dua tadilah, armalah tadi pun yatim masuk, iaitu anak-anak armalah, dan orang-orang miskin maknanya termasuk anak yatim kerana mereka adalah orang-orang yang tidak ada tempat pergantungan untuk sara hidup. Walau bagaimanapun, kena fahamlah bukan semua anak yatim miskin, dan bukan semua miskin itu anak yatim. Ada anak yatim yang bapa dia milioner, bapa meninggal lah, tapi ada harta yang ditinggalkan juta. Yang itu kita tak perlu maknanya susahkan lah Tapi kebanyakan bila hilang tempat pergantungan ini, dia jadi yatim dan ibunya akan menghadapi kesusahan. Bantu tadi ada beberapa kaedah lah. Selalu orang kalau sebut janda je, yang duduk dalam kepala dia kahwin. Kahwin tu salah satu, bukannya satu-satunya jalan. Salah satu jalan. Ada kemampuan, duit banyak, isteri pun tak ada masalah, boleh harmoni, bantulah sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu. Isteri-isteri Nabi seorang je anak dara. Yang lain semua Nabi bantu kepada orang-orang yang dah kematian suami. Anak dara seorang, yang lain semua janda. Hatta isteri pertama yang paling dikasihi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah janda. Walaupun janda yang kaya, tetapi akhirnya kehidupannya pun tidak senang mana kerana agama. Harta Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu habis digunakan untuk kembangkan agama Islam, untuk bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dengan cara dikahwini kalau mampu, dan boleh uruskan bahagian kehidupan. Dan boleh juga dengan cara maknanya dibantu daripada segi keuangannya ataupun urusan-urusan yang lain. Jangan pakai model hadis ni buat nak kahwin janda je lah. Dia nak argue dengan isteri dia. Ni tengok Nabi suruh cari ni, as-sa'i alal armalah. Saya bukan saja-saja nak kahwin janda belakang rumah tu. Tapi sebab saya nak bantu dia, bantu tak apa. Saya masak, pi hantar. Tak payah kahwin dia pun tak apa. Anak-anak dia nak sekolah, nak beli buku sekolah ni, dah nak cuti sekolah. Lepas cuti sekolah ni buka, baru tengok anak-anak dia, kenapa tak sekolah ni? Tak mampu pun nak belikan buku, nak belikan baju, nak beli. Sekarang kos pun boleh tahan. Saya pun 4 orang anak sekolah. Ni bulan ni memang kering habis poket. Seorang swasta pula, seorang tadika pula. Bulan ni nak keluar duit je 4,000. Keluar duit nak membayar yuran pendaftarannya. Orang susah, mana tak mampu nak bayar. Nak bayar macam mana yuran pendaftaran 1,000 lebih tadika. Kan bulan-bulan 200, 300. Bukannya boleh bayar. Kita Alhamdulillah rezeki ada, okey. Kalau rezeki lebih, tengok anaknya. Tak apalah, pergilah hantar sekolah. Yurannya saya bayarkan separuh. Saya cuba carikan kod ada orang yang ni. Bantu anak dia sekolah. Bukan cara kahwin sajalah. Tapi kahwin itu pun boleh membantulah. Salah satu daripada cara. Dan disebutkan pahalanya itu adalah macam orang yang jihad fisabilillah dan orang yang puasa siang hari mendirikan solat di malam hari. Besar lah. Kita ni nanti bulan Ramadan, inilah yang akan kita buat daripada ibadah utama kita. Siang hari kita puasa, malam kita tarawih. Kan solat banyak malam pada bulan Ramadan nanti. Pahalanya Masya Allah, memang ganda-ganda lah. Jadi nak ceritanya, bulan Ramadan nanti tu yang akan kita tanggung adalah kepayahan.
Nak dapat pahala ni senang ke? Tak. Dia mesti ada benda yang kita korbankan. Ya, kita nak hadir ke masjid, ya, kita nak tunaikan solat. Orang lain boleh sedap-sedap makan, kita tahan perut kita puasa. Semua kerana Allah. Jadi ada lalu kepayahan. Kepayahan itulah yang diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain malam boleh sedap-sedap tidur, kita tak tidur. 20 rakaat kita semayang, kita buat witir, kita berdiri panjang dengar bacaan Quran daripada imam-imam. Kita hidupkan malam-malam Ramadan. Orang lain boleh lepak-lepak, tak apalah. Kita spend masa, korbankan tenaga, mengantuk-ngantuk kan, berdiri. Ada orang boleh khatam satu malam semayang. Dalam semayang tarawih tu boleh khatam, Masya Allah. Sampai begitu sekali dihidupkan. Kita tak adalah sampai tahap tu. Paling-paling pun tempat kita niat dalam sebulan Ramadan tu bacaan khatam jadi sejuzuk suku. Ada sebahagian tempat buat macam tu. Masjid Al-Falah memang biasa bacaan khatam lah kan. Jadi sejuzuk suku supaya malam 27 kita dah boleh selesai 30 juzuk. Itu keadaan biasa lah. Itu pun pukul 11 malam habis tarawih dia. Kan berdiri panjang untuk itu. Tapi itulah pengorbanan dia. Pasal apa? Pasal kepenatan tadi tu diganjar. Jadi orang yang pi bantu anak yatim, orang yang pi bantu orang miskin, janda-janda ni yang mereka susah dalam hidup mereka, walaupun dia tidak duduk di masjid, dia pergi cari kan. Ini hadis ini juga jadi motivasi untuk orang-orang yang terlibat dengan NGO, ya, bantu orang-orang susah, cari bagi makan ke gelandangan, pergi tengok hantar beras, ya, pada asnaf-asnaf yang susah bulan Ramadan dulu. Walaupun dia tidaklah macam orang lain duduk semayang tak habis-habis di masjid contoh, tapi masa tadi tu dia spend untuk dia bantu orang. Saya pernah pergi PPR waktu bulan puasa. Tingkat sebelah makcik tu duduk tinggal seorang, ya, tingkat sebelah. Jadi baik, bawa beras, lift rosak pula. Satu hal pula, lift ada 3 tinggal 1. Itu pun naik kejap goyang, turun balik. Jadi tak nak kena naik tangga, naiklah ke tingkat sebelah. Makcik tu uzur dah. Kita pergi bawa. Orang-orang yang ni kesusahan dia pi tolong orang tadi tu pun dapat pahala macam orang yang semayang sepanjang malam dan juga macam orang yang puasa siang hari. Kerana sebagaimana nak buat ibadah ada kesusahan dia, tolong orang pun ada kesusahan dia. Ya, maka kesusahan tadi diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam pahala orang yang buat ibadat khusus. Pergi pula naik tingkat sebelah tu, tanya sembang dengan makcik. Makcik umur berapa? 70 lebih dah. Tak ada keluarga ke? Adalah anak balik sekali-sekala. Anak pun orang susah juga. Dia pun kerja susah nak dapat cuti apa semua. Itu macam mana makcik duduk sorang-sorang? Itulah saya ni kalau istilah dia dah turun tak naik, dah naik tak turun lah. Sebelah, tingkat sebelah. Ni bulan puasa ni tarawih macam mana? Saya teringin sangat turun di surau di bawah tu nak tarawih. Kadang-kadang tu dapat beberapa hari je lah sebab tak larat nak turun. Tak larat nak turun. Dah turun tu dia atur plan dia tu. Kalau beli barang ke apa ke, stay di bawah sampailah malam tarawih. Lepas tarawih tu baru naik ke atas. Mana tak boleh naik turun tak boleh. Dia terpaksa susun bagi habis sehari. Orang susah. Macam mana? Jadi kita mudahkan, pergi hantar beras pada dia, hantar makanan sikit pada dia, seronok dia. Jadi ada perkara-perkara yang menyeronokkan. Dapat menyeronokkan orang ni adalah bahagian daripada syiar Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan satu hadis yang kita baca tadi, satu saranan ataupun motivasi daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada komuniti ataupun ahli komuniti kita yang terdiri daripada pelbagai peringkat. Ada orang yang senang, dia bantu orang yang susah. Ada orang yang berkeluasan, dia bantu orang yang sempit. Dan bantu tu pula dengan pelbagai cara. Ada dengan cara yang dia bagi terus, bagi sendiri sebagai sedekah. Ada yang diberi sebagai bentuk hadiah. Ada yang diberi dengan mengikut kepada keperluan-keperluan. Kita nak bantu susu anak contohnya, tak ada rasa nak bagi duit, boleh tengok keperluan dia. Anak awak minum susu apa? Belikan susunya, dia bagi susu. Beras boleh dia bagi dalam bentuk beras. Dan yang terbaik sebenarnya adalah ikut kepada keperluan setiap orang yang
yang perlu. Kita dalam memberi pun dia ada juga etika dia. Ya, ada kadang-kadang tu kita dalam nak memberi pun ada hawa nafsu kita juga. Ya, jadi jangan ikutkan sangat hawa nafsu kita dalam memberi. Ya, takut-takut tak sesuai dengan keperluan. Ya, macam yang pernah dibagi tahu oleh kawan-kawan saya yang handle mahat-mahat tahfiz contohnya. Ya, kadang-kadang orang datang nak bagi sedekah ni banyak. Tapi bila dibagi tahu keperluan, mereka tak bagi pun ikut keperluan tu. Saya datang ni nak wakaf Quran ni, saya bawa 50 naskah Quran bagi. Tuan, kami pelajar pun ada 20 je. Quran pula mereka pakai tak tukar. Mereka pakai hak mereka punya je hafal. Kami tak perlu pun 50 naskah Quran ni. 50 naskah Quran, senaskah Quran tu RM30, RM40. Sini aja ada RM400, RM500 yang kami boleh buat beli lauk. Kami ni hari-hari makan telur je. Belikan daging, belikan ayam pun masih lagi seronok. Mereka boleh makan ayam seminggu sekali. Tapi kadang-kadang orang dia ikut nafsu. Nak memberi pun dia ikut nafsu. Sebenarnya ikut keperluan. Apa yang diperlukan oleh tempat itu. Oh, tempat kami bumbung bocor. Tak apalah. Bagi untuk repair bumbung bocor. Yang terbaik sekali ya adalah mereka lebih tahu apa keperluan mereka. Jadi kalau nak bagi duit, boleh bagi duit. Dia tahu ke mana dia nak halakan. Gitulah ya bahagian daripada motivasi baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya kita hidup, kita tahu kita sama-sama nanti nak masuk syurga. Ya, orang senang, orang susah, kedua-duanya ada peluang ya untuk masuk syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menjaga ya, kebajikan anak yatim ini hakikatnya dia sedang ya menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lah sayyidul aitam, penghulu kepada segala anak yatim. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.